Pagi ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab kita ini membicarakan berkaitan dengan beberapa panduan ataupun pedoman berkaitan dengan akhlak ataupun adab kita sebagai seorang Muslim. Dan pagi ni insya-Allah kita sambung pengajian muka surat yang kalau ikut kitab sini 86. No? Tajuk yang ke-23, muka surat 86. Okey dah? Baik. Pagi ni insya-Allah kita akan tengok satu tajuk yang menarik daripada kitab kita ini. Yang mana ayah-ayah yang hadir pada hari ini, kita sebagai orang lelaki-lelaki kita perlu ambil perhatian tentang tajuk ini. Kerana kita hidup atas muka bumi, kita tidak boleh lari daripada golongan ini. Satu. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu juga perlu ambil perhatian tentang tajuk ni. Kerana dalam kehidupan ibu-ibu di belakang pun tak boleh lari daripada manusia yang kita nak kongsikan pada hari ini. No? InsyaAllah. Yang mana hari ini insyaAllah kita akan tengok tajuk yang ke-23, wasiat dan ajaran yang baik kepada perempuan. Wasiat dan ajaran yang baik pada orang perempuan. Ustaz, kongsi ni ada 17 minit. Tak baca lagi tu. Itu tak baca lagi. Ya. Baik. Yang mana hari ini insya-Allah kita akan bicara berkaitan dengan dua golongan. Tajuk kita hari ini kita akan bicara tentang dua golongan yang mudah membawa kita ke syurga, dan dua golongan ni senang bawa kita ke syurga, dan dua golongan ni juga senang tarik kita ke neraka. Dua-dua golongan ni ada dalam hadis yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan salah satu daripada dua tu adalah orang perempuan. Yang ni yang kita akan tengok sama-sama lah. Baik, cuba tengok hadisnya dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khulqina min dhil'in wa in a'waja shay'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan atau kama qala rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah, dia tulis tu ia tidak ayah tambah sikit di atas dia, tulis itu maka janganlah. Maka janganlah. Perkataan ia tidak tu buat kurungan di atas, tulis maka janganlah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah menyakiti jirannya. Berilah wasiat yang baik pada orang perempuan. Sesungguhnya mereka dijadikan daripada tulang-tulang rusuk. Dan sesungguhnya yang bengkok daripada tulang rusuk itu ialah bahagian atasnya. Jika kau meluruskannya, pasti kau mematahkannya. Dan jika kau biarkan, dia akan terus bengkok. Oleh itu, berilah wasiat yang baik pada orang perempuan. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan bicara berkaitan dengan dua kelompok manusia yang tidak boleh lari, tidak dapat tidak ada dalam masyarakat, ada dalam kehidupan manusia. Yang mana dua kumpulan manusia ni, sekiranya kita berurusan dengan baik dengan mereka, kita buat elok-elok dengan mereka, insya-Allah banyak manfaat kita akan dapat, tambah-tambah manfaat akhirat. Banyak benda baik kita akan dapat lah. Manfaat dunia dapat, manfaat akhirat dapat, kalau kita buat elok dengan dua golongan ni. Boleh dapat no? Tapi kalau kita buat tahana dengan dua puak ni, buat lebih kurang kat mereka, buat nanya mereka, buat zalim lah bahasa mudah dia. Kalau buat tak betul dengan mereka dua ni cepat membawa kita ke neraka. Apa sebab dia Ustaz? Kita akan bincang. Poin kita nak sebut, dua golongan ni sepanjang kita hidup atas dunia, tolong jaga bagi elok. Siapa dia Ustaz dua golongan ni? Yang pertama, manusia yang disebut sebagai jiran. Buat bagi elok dengan jiran. Sekali kita akan mengaji lah jiran ni siapa, jiran ni kat mana, apa semua sekali kita bincang lah. Tapi poin nombor satu jiran. Dan poin nombor dua, orang perempuan. Orang perempuan. Dan orang perempuan yang kita nak mengaji hari ni bukan semua perempuan lah.
Bukan semua perempuan kita nak kena buat baik dengan mereka apa, bukan semua. Perempuan yang dimaksudkan di sini adalah perempuan yang dekat dengan kita lah. Kalau ayah-ayah mungkin 4 golongan orang perempuan yang dekat dengan kita ni 4. Kalau ibu-ibu di belakang 3. Ya. Kalau ayah-ayah di sini 4. Siapa dia 4 tu Ustaz? Nombor 1 mak kita atas. Nombor 2 bini kita, isteri kita. Nombor 3 adik-beradik perempuan kita. Nombor 4 anak-anak kita. Tu perempuan yang dekat dengan kita lah. Bukan semua bini orang apa tu tak masuk. Ni maksud dia orang perempuan yang hampir yang dekat dalam kehidupan kita lah. 4. Kalau ibu-ibu di belakang 3. Siapa dia Ustaz? Mak ke atas, adik-beradik perempuan, dan juga yang bawah anak-anak perempuan. Suami tak lah, pasal suami tu lelaki. Jadi pi mai pi balik, ayah-ayah tak boleh lari pada orang perempuan, ibu-ibu pun tak boleh lari pada orang perempuan, dan ibu-ibu sendiri tu pun orang perempuan juga. Jadi kesimpulan dia, orang perempuan Nabi pesan pada kita supaya urus mereka dengan baik, urus mereka elok-elok. Kita buat bagi elok, kena dengan agama, insya-Allah mudah. Kita buat mereka tak betul dengan agama, hari akhirat kita tahu. Boleh nampak gambaran tu noh? Nanti kita bincang lah. Cuma saya nak bagi gambaran umum je dulu. Baik, cuba tengok hadis ni sekali lagi. Saya bagi makna hadis dulu, saya kita tengok huraian dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda katanya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksud dia di sini, siapa yang percaya Allah Taala itu menciptakan segala-galanya. Siapa percaya, siapa terima Allah Taala itu Tuhan kita. Kan? Siapa percaya Allah Taala itu minta maaf, Allah Taala itu Tuhan yang menciptakan segala-galanya, siapa percaya benda tu. Dan ni memang bahasa mudah kita sebut, yang ni adalah kepercayaan orang beriman, kepercayaan kita semua. Semua percaya Tuhan? Ya, percaya Tuhan. Percaya tak hari akhirat? Tuhan balas baik orang buat baik, Tuhan balas jahat orang buat jahat? Percaya Ustaz? Percaya tak orang yang buat baik hari akhirat Tuhan balas syurga? Percaya Ustaz? Percaya tak orang buat jahat Tuhan balas neraka? Percaya Ustaz? Siapa percaya Allah, siapa percaya hari akhirat, maksud dia siapa orang beriman, kamu kena buat baik dengan jiran. Itu bahasa mudah. Jangan sakitkan jiran. Kalau kamu orang beriman, jangan sakitkan jiran. Kalau kamu orang beriman, buat elok-elok dengan jiran. Kalau kamu orang yang beriman, maksud dia orang Islam lah, senang. Kalau kamu betul orang Islam, kamu kena buat elok-elok dengan jiran. Lepas tu yang mengaji hari ni, kita semua orang percaya pada Allah, percaya Ustaz. Percaya ada hari akhirat, percaya Ustaz. Rupanya dengan jiran, buat bergelok. Boleh faham tak bahasa? No? Satu. Saya kita bincang lah, buat elok macam mana apa tu, saya kita bincang lah. Nak bagi gambaran dulu. Dan yang kedua, Nabi pesan, berilah wasiat yang baik kepada orang perempuan. Nabi kata, orang perempuan ni didik elok-elok. Didik elok-elok orang perempuan. Berilah wasiat tu bahasa kita lah ni, didik elok-elok orang perempuan ni, tegur elok-elok orang perempuan ni, ajak elok-elok orang perempuan ni. Pasal apa Ustaz? Nabi sebut, fa innahunna khulqina min dhil'in. Kerana orang perempuan ni dia dicipta daripada tulang rusuk. Tulang rusuk tu apa? Sesuatu yang dekat dengan kita. Dia tulang rusuk, dia dekat dengan kita. Dia daripada jenis kita, dekat dengan kita lah bahasa mudah dia. Dan Nabi sebut, yang rusuk tu pula yang paling atas sekali, hak paling bengkok tu. Rusuk yang paling atas, yakni yang paling bengkok. Cuba tengok huraian. Huraian kita hari ni, saya minta izin lah, kita sebab PKP dan sebagainya, kita perlu tepati masa sikit. Kita mengaji tajuk jiran je dulu. Nah, bab jiran je dulu, sebab ini golongan pertama yang kita kena jaga. Bab apa nama bini, bab orang perempuan bulan depan insya-Allah. Baik, cuba tengok poin nombor 1. Iman kepada Allah dan hari kemudian adalah menjadi ukuran dan asas pertama bagi seseorang melaksanakan segala kehendak Islam bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Ni poin nombor 1 ataupun permukaddimah daripada tajuk kita hari ini. Pengarang kitab kita ni sebut mudah ya. Dia kata macam ni. Dia kata seseorang nak taat perintah Tuhan ni, nak boleh buat perintah Tuhan ke, nak tinggal larangan Tuhan ke, dia boleh ikut apa Tuhan suruh ke, dia boleh tinggal apa Tuhan larang ke. Orang hak boleh ikut dengan tinggal larangan Tuhan ni adalah orang yang ada iman dalam diri dia. Siapa yang iman dia kuat, kita akan tengok dia akan banyak buat ketaatan, dia akan tinggal benda yang Tuhan haramkan kalau iman dia kuat. Orang yang iman di dalam ni kuat, dia akan turut perintah Tuhan, dia akan tinggal apa Tuhan tak bagi.
Orang yang iman dia lemah, kita akan tengok kadang-kadang perintah Tuhan pun dia tak apa nak buat, pasal dia tak berapa yakin. Dia yakin tapi dia kurang yakin, tak apa nak yakin, tak apa nak percaya. Buat juga, buat je lah Ustaz tapi ada perintah Tuhan dia tinggal pasal iman tak berapa kuat. Ada larangan Tuhan, Tuhan tak bagi buat tapi dia langgar belah agak pasal iman tak kuat. Contoh mudah macam ni pagi tadi kuliah subuh mengajar tajuk mulut. Ayah ibu, saya rasa yang mengaji semua tahu kan, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kita cakap ni ada raqib atid duk catat. Everything, every word kita cakap ataupun kita tulis ni ada raqib atid duk catat. Orang yang percaya ayat ni bersungguh-sungguh, percaya sungguh Ustaz setiap kali dia nak cakap dia fikir dulu apa dia nak cakap. Dia akan berhati-hati bila nak cakap. Dia takkan cakap hal tak elok. Pasal apa? Ni ada raqib atid catat. Percaya semua ni. Boleh faham bahasa tu? Kalau orang tu percaya Ustaz tapi tak apa, sikit tak apa kot. Allah sikit-sikit kata tak apa geram Ustaz dah tak boleh tu duk maki mengatau tu tak boleh. Geram ya sikit-sikit tak apa kot Ustaz Nampak? Orang yang iman dia tak kuat, sikit-sikit tu dia akan langgar. Bagi dia tak apa. Faham tak contoh tu? Kan? Ikut suka dia nak kata apa, nak maki ke, nak kutuk. Time okey, tapi time dia marah, dia kata marah Ustaz, geram. Dia kata ikut suka Ustaz tak boleh biar Ustaz nampak? Padahal dia tahu kata setiap perkataan dia raqib atid catat, tapi bila mai masa-masa tertentu dia punya lepas ikut suka. Ini dalil kata iman dia belum kuat. Ayat ni nak bagi tahu kat kita mudah macam ni dia nak bagi tahu lagi kuat iman, lagi banyak benda taat dia ikut. Lagi kuat iman, lagi banyak benda haram dia tinggal. Orang yang iman kuat dia akan ikut perintah Tuhan. Orang yang lemah iman dia banyak langgar perintah Tuhan. Dia nak bagi tahu itu lah. Baik. Sejauh mana kukuhnya iman, sejauh mana kuatnya iman seseorang, sejauh itulah pula kesanggupannya menjalankan perintah dan menghentikan segala larangan. Nampak? Lagi kuat iman, lagi banyak ketaatan dia buat. Seseorang belum dianggap benar-benar beriman selama perbuatan dan kelakuannya tidak mencerminkan perbuatan dan kelakuan orang yang beriman. Dalam hadis ini dinyatakan di antara tanda-tanda orang yang sempurna iman ialah tidak menyakiti jiran. Itu nombor satu. Rupanya di antara tanda orang yang iman dia sempurna, orang ni dia tak menyakitkan jiran. Jiran ni jiran apa Ustaz? Khususnya jiran sebelah rumah lah, bahasa mudah dia. Jiran keliling dia lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni, kalau boleh buat catatan sikit boleh tak? Ni pandangan Abdullah bin Mas'ud. Saya sebut dulu jiran tu apa. Ayah-ayah boleh tulis kat buku tu. Jiran adalah 40 kanan, 40 kanan, 40 kiri, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Lepas tu tulis kat bawah tu, Ustaz tambah. Tulis kat bawah tu, Ustaz tambah. Ni saya tambah sikit lagi bagi sesuai dengan suasana kita sekarang. Tulis situ 40 atas, 40 bawah. Satu saya tambah. Baik. Bahasa kampung dia apa Ustaz? Yang kata jiran ni apa Ustaz? Abdullah bin Mas'ud sebut, saya senang bagi terjemah tu. Yang kata jiran ni apa? Orang yang duduk 40 rumah belah kanan kita, duduk 40 rumah belah kiri kita, duduk 40 rumah depan kita, duduk 40 rumah belakang kita, tambah sikit lagi, duduk 40 rumah atas kita, duduk 40 rumah bawah kita. Semua tu jiran. Bahasa kampung kita bagi senang faham, rupanya yang nama jiran ni, kalau ayah duduk dalam kampung, sekampung tu jiran. Kalau duduk rumah flat, satu flat tu jiran. Duduk taman tu jiran. Rupanya kita duduk mana-mana, hak keliling kita tu semua jiran. Rupanya bila kita hidup dengan orang keliling macam ni, rupanya ada tanggungjawab kita kena bagi kat dia. Ada benda kena jaga. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Duduk jiran ni.
Faham tak bahasa saya tu? Ustaz, saya duduk di kampung ni Ustaz, dibayar lepas Ustaz. 41 bayar lepas tu jiran kita katanya. Ustaz, saya duduk rumah flat belakang ni Ustaz. Satu flat tu jiran kita. Ustaz, saya duduk kem tentera Sungai Ara Ustaz. Satu kem tu jiran tu. Rupanya, faham tak bahasa? Rupanya bila duduk berjiran macam ni, ada tanggungjawab kita kena buat kat mereka. Ada benda kita kena tunai kat mereka. Bukan boleh buat ikut suka nah. Sebab tu hari ni kalau boleh mengaji tajuk ni, bagi clear tajuk ni. Tak faham tanya apa soalan. Tak faham tanya. Sebab kita hidup berjiran, kita takkan boleh lari daripada orang-orang macam ni. Nah, kita buat tahana kat mereka, silat-silat mereka akan bawa kita ke neraka. Mereka tarik kita ke neraka walaupun amalan kita banyak. Kan, bagi clear. Sebab tu dengan jiran, hati-hati sikit nah. Mereka ni bahasa kampung ni nak sebut mudah macam ni lah. Kalau boleh jaga sungguh-sungguh lah. Ayah-ayah yang main mengaji hari ni, ibu-ibu yang main mengaji hari ni, dengan puak ni, jiran ni, jaga dia. Jaga dia. Kita rajin sembahyang, rajin mengaji, rajin baca Quran, rajin buat ibadat, rajin apa pun, tapi kalau buat tahana kat mereka, kita masalah banyak masalah. Faham ke hidup cerita? Boleh noh? Baik. Cuba tengok yang kata menyakitkan jiran tu. Habis tu Ustaz, kalau hidup berjiran ni, kami ni nak kena buat apa kat mereka Ustaz? Apa yang kami kena buat? Nak kena buat apa kat mereka? Nak kena pergi rumah mereka tiap hari? Tak. Nak kena pergi apa, bawa makan hantar ke rumah jiran semua kah? Tak. Nak kena pergi mengadap setiap-setiap rumah ke Ustaz? Pergi ziarah mereka, tengok mereka, ambil tahu. Tak. Tak perlu sampai tahap tu. Tapi yang paling penting, jangan sakitkan mereka. Tu ya. Hidup berjiran, Ustaz, saya tak kenal jiran selang 5 rumah ni, saya tak kenal dah siapa. Tak apa, tapi jangan sakitkan dia. Macam mana cara sakitkan dia? Tengok poin nombor 2. Baik. Menyakiti jiran boleh berlaku dalam macam-macam cara. Nak menyakit jiran ni macam-macam cara nah. Cuba tengok nah. Antaranya ngata, mengumpat. Kita tak mengumpat, kita tak kata depan dia. Tapi kita jumpa jiran yang lain, kita duk kata, "Engkau dah kat nak tu kat rumah selang 5 rumah." Atau anak dia mengandung nak luar nikah. Rupanya perbuatan tu dikira menyakitkan mereka. Kalau mereka dengar, mereka sakit. Kita duk pergi sampai cerita kat orang. Faham tak bahasa? Rupanya perbuatan tu dikira sakitkan jiran tau. Berapa banyak kita duk buat hari ni? Mengintai ni kita sebut mengorek rahsia lah. Boleh tu. Korek rahsia. Kan duk pergi korek cerita rumah dia, awak keluar cerita, ambil tahu hak ni, ambil tahu hak ni, ambil tahu benda yang tak patut. Tak ni saya pernah dengar kalam Ustaz Syahul Hamid. Tak Syahul Hamid Tak Syahul Hamid pernah sebut, dia pernah cerita lah, dia kata ada orang perempuan mai kata kat dia, "Tak usah duk ambil tahu lah tepikin orang, tak usah ambil tahu lah tepikin orang." Ayat yang dia pernah sebut, saya ingat sampai lah. Dia kata tepikin orang ni kena ambil tahu. Hak mana tepikin orang, yang tu kita kena ambil tahu. Yang tak boleh ambil tahu ni hak dalam kain. Sedap ayat dia. Betul kan? Yang ada dalam kain, benda aib, benda memalukan, yang tu tak boleh ambil tahu, tak boleh korek. Tapi hak tepi kain nampak, duk berjalan tepi kain tu nampak. Bila nampak benda maksiat, kata. Nampak tak betul, kata. Hak tepi kain kena ambil tahu. Hak dalam kain, hak tu tak boleh korek. Ni kita duk berjiran, benda dalam kain orang pun kita korek habis. Ni, hantar Banon baru ni dengar kata bini dia tu dia tak sentuh 2 bulan dah. Tu dia lah. Korek ambil tahu cerita macam tu. Pada tu kata menyakitkan orang jenis ni. Jaga dah, menyakit orang macam ni hidup susah. Memang susah. Tak boleh macam tu, memang tak boleh. Dengar rumah jiran tu pumpang bunyi nampak dah, bunyi berkeli lelaki bini. Tengok anak dia keluar, mak apa berkeli dengan ayah. Tapi korek. Rupanya perbuatan ni dikira menyakitkan orang. Lagi Ustaz,
menghalang jalan ke rumahnya. Hak ni lagi sekan. Hak ni memang menyekik sungguh lah. Kan? Ayah-ayah duduk rumah taman. Contoh, kita duduk rumah berjiran, susun pasu sampai langgar rumah jiran. Tu panggil menyekik orang. Tak boleh macam tu. Siapa badar sekali balik pun betul balik. Angkut balik pasu tu susun. Yang duduk pergi susun rumah orang tu buat apa? Dia duduk rumah taman tu Ustaz. Jalan belakang ni kan, rumah taman belah depan pun ada jalan, belakang pun ada jalan. Apa dia buat Ustaz? Dia ada kereta buruk satu, dia pergi lungguk kat jalan belakang tu. Sampailah kali jalan belakang tu mati, siapa tak boleh pakai. Dia kira menyakitkan orang. Lama dah Ustaz 3 tahun dah kereta tu ada situ. Siapa yang lalu sangkut, kena undang balik keluar. 3 tahun dia menyakitkan orang. Tak maaf bahasa ni kasar. Orang kita lah banyak tak erti tajuk ni. Tu hidup penting diri lah ni. Duduk rumah flat. Orang tengok rumah dia tepi lift, susun pasu habis sampai orang nak lalu tak boleh. Faham ke contoh saya bagi? Tak boleh banyak, tak boleh buat panggil tu, tak boleh. Memang tak boleh. Buat macam mana? Jenis duduk rumah kampung lagi. Minta maaf nak kot, ni kurang sikit kot. Contoh, tanah tu mungkin tanah tu nama ramai, tanah tu nama dia nama ramai orang. Jadi pakat buat rumah lah sikit sana sikit sana sikit sana sikit. Yang syoknya tanah yang ujung sekali tu kena dengan jalan besar. Ujung belah tu jalan besar. Jadi orang hak duduk dalam kampung ni, kalau nak masuk rumah mereka, kena lalu tepi rumah hak tepi jalan besar nak masuk. Adalah militar satu masuk kan tu. Ni ada mangkak ni seorang, dia boleh tu. Dia kata, "Oi, ni tanah aku." Dia tutup jalan tu. Dia kata apa? Hampa nak masuk rumah apa cari jalan lain. Ni tanah aku. Hampa mana boleh lalu tanah aku? Ni aku punya. Padahal kan Nabi ajak, ada riwayat. Nabi ajak kita, siapa ada tanah, simpan 7 kaki untuk jalan. Bagi ke orang untuk jalan. Tapi tak erti, menyakit orang. Tutup tu susun pasu bunga, boh pegang tu Ni tak erti punya orang. Gerak je. Kau bagi lepas tak ada. Tu berani kata. Tak boleh buat panggil tu. Tapi nak buat macam mana Ustaz? Tak erti. Berapa lama dah? 15 tahun dah Ustaz. Buat macam ni. Hamba Allah hak tutup jalan tu mati lah. Tanggung lah. Menyakit orang. Buat yang senyap buat kaya. Boleh faham tak contoh tu? Saya tak tahu lah suasana orang Sungai Tiram ni macam mana. Saya buat contoh kan. Tak boleh tak? Tak boleh. Rumah dia tepi simpang. Jalan besar. Rumah dia tu duduk tepi simpang. Dia boleh tau. Ni contoh macam ni. Ni jalan besar. Sini. Sini militar masuk dalam kampung. Ni jalan besar. Ni rumah dia. Meja ni rumah dia. Apa dia buat Ustaz? Dia punya mengenak dah. Dia pergi buat tembok ni. Ni penak tembok ni. Betul-betul tepi jalan. Tepi jalan militar tu. Ni. Tepi jalan besar. Penak tembok betul-betul. Orang hak duduk di belah dalam ni, bila nak keluar kereta, ni contoh kereta. Ni, keluar jalan kecil, nak masuk jalan besar ni, kadang-kadang payah nak tengok kiri kanan. Pasal apa? Ni tembok tu ada. Nusah orang. Tapi tak ada timbang rasa langsung. Penak tembok pula. Betul-betul dengan jalan. Dia kata tak boleh, kaki pun tanah aku Ustaz. Tak boleh berijah. Betul-betul penggan tanah. Tu. Nampak simple, dia kata tu tanah dia. Betul, tu tanah dia. Tapi perbuatan dia tu menyakitkan orang hak duk lalu lalang jalan tu. Kau tengok berapa ramai orang duk maki, dia duk dapat saham daripada makian orang. Lepas tu hidup orang jenis lalu cuba tengok. Hidup dia tak elok. Orang tak doa baik, orang doa buruk kan. Hidup tak ada timbang rasa. Faham kan saya duduk cerita? Ayah-ayah yang main mengaji hari ni, ayah-ayah minta maaf lah, yang duduk rumah kampung ke rumah taman kan, ni satu pesanan lah, sama-sama ambil lah nah. Saya pun kena ambil kat benda ni, saya pun duduk rumah taman. Tapi saya tak sampailah masa tu lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu buat kenuri. Contoh kita buat kenuri, buat di taman, buat di kampung. Kalau buat di dewan tu tajuk lain. Buat di taman, di kampung.
Hari kita buat kenduri tu, kan orang ramai-ramai. Orang mai tu atas jemputan kita jemput. Apa salahnya lepas ni, kita kalau buat kenduri di taman ke, di kampung ke, di mana ke, kita waktu pergi memanggil, sini pergi manggil ke? Waktu kita nak pergi panggil orang tu, ni nak minta sila lah, bulan depan anak saya kenduri, nak minta main rumah lah. Kalau boleh dekat kawasan kampung kita ni, kalau boleh pergi memanggil satu, bagi kad ke apa, tak apalah. Kalau boleh habaq satu lagi, ni nanti hari kenduri ni, kalau mereka nak tumpang parking sikit-sikit tu, saya nak minta izin lah. Nak minta, kalau mereka tersilap parking apa, saya minta maaf lah. Habaq lah. Pasal orang hak main parking tu, mereka kadang mereka bukan fikir apa, mereka main kenduri kira nak main makan lah. Dan orang kita pula jenis main makan kenduri ni, kalau boleh nak parking kereta tu dalam kenduri. Oh. Bukan parking dekat kenduri, kalau boleh nak parking dalam rumah kenduri tu. Lagi mana ada ruang, lagi tu nak parking. Oh. Habaq saya siap. Paling tidak sebab mereka main daripada jauh, mereka bukan kenal siapa, mereka main parking je lah. Bila mereka parking ikut suka, tuan rumah nak keluar tak boleh, tuan rumah maki siapa Ustaz? Maki tuan kenduri. Akhirnya tuan rumah ni dengan tuan kenduri, dengan kita hak tuan kenduri tu gaduh. Any question? Tak ada soalan? Beletiak lah ni semua buah-buah beletiak lah, tak ada apa. Tapi balik tengok lah, minta tolong lah, balik tengok lah, balik lagi ya tengok lah yang mana kita buat selama ni. Kalau tersilap, pergi minta maaf. Kalau dah terbuat, pergi minta maaf balik lah. Itulah. Baik, sambung. Membuang kotoran ke kawasan rumahnya, hak ni pun tak boleh ke, kira menyekit ke. Ambil sampah, pergi lungguk depan rumah dia, cakap sampah, lungguk depan rumah dia. Hak lagi kemas lagi Ustaz, belah kucing, pergi berak rumah orang. Tanam pokok Ustaz, tanam pokok bagus dah. Tanam pokok tu bagus dah. Pokok tu pula Ustaz, daun pokok duk jatuh dalam rumah orang. Tak boleh. Kena fikir benda tu. Tapi hari ni orang fikir, orang tak fikir ah. Orang tu hari ni kena penyakit ananiah, penyakit mau penting diri sendiri je. Padahal tak boleh tu. Ayah naik motor nak pergi buang sampah, buh atas motor ke, buh dekat bonet belakang lah. Sambil duduk berjalan tu, tiba-tiba plastik sampah tu jatuh. Patutnya berhenti, ambil balik, kutip balik, buang dekat tong sampah. Pasal apa Ustaz? Kita akan ganggu orang. Tak ada Ustaz, tinggal kira halal Ustaz. Tinggal macam tu, menyakitkan orang. Tambah kalau dia duduk taman, dia duduk kampung, dia menyakitkan jiran-jiran dia. Masuk dalam tajuk ni. Duduk rumah flat, tu lagi sakan lah, lempak kat bawah lah. Tak boleh. Kan, tulang ikan lah, apa plastik makan, apa lempak tu. Tak boleh. Duduk dalam toilet pula, duduk dalam lift apa semua. Lift tu kan kegunaan awak. Kencing, buang kotoran, kencing lah, berak apa dah. Tak boleh. Berdosa ke tak? Berdosa. Kalau tak berdosa, tak bercara tajuk ni. Menyakitkan jiran ni berdosa. Ada soalan? Sila. Kita duduk rumah flat tu Ustaz. Kemudian bila ada orang buat bising, orang buat masalah apa semua Ustaz, kami nak pergi cakap sendiri tak boleh Ustaz. Kami bagi kepada Jawatankuasa Surau. Maksudnya kami maklumkan kat Jawatankuasa Surau. Suruh Jawatankuasa Surau tu pergi tegur Ustaz. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Nak sebut kata boleh. Tapi adakah itu apa nama tanggungjawab Jawatankuasa Surau Ustaz? Tanggungjawab dia apa pergi tegur Ustaz? Nah. Kan? Tanggungjawab mereka jawapannya ya. Menegur. Tegur. Maksud dia pergi jumpa, cakap. Nak terima tak terima, tu bukan kerja kita. Nah, kita ada Jawatankuasa Surau, Jawatankuasa Surau boleh pergi seorang dua, pergi bagi tahu. Tengok-tengok orang yang duk buat bising tu Ustaz tak mau terima, tak mau dengar cakap, dia buat lagi deras ya Ustaz. Selesai tanggungjawab kita tegur, selesai. Boleh dapat zakat tu, selesailah. Dia dah tegur, kira selesai lah. Yang duk buat bising hinggap ni Ustaz, yang buat bising hinggap ni, dia akan berdosa menyakitkan orang. Lagi banyak dia buat, lagi banyak disakiti.
lagi banyak dosa dia dapat. Tak boleh nak jaga benda-benda macam ni, memang kena jaga sungguh ni. Hari ni tak ada, orang tak bercara tajuk-tajuk ni. Betul ayah balik tengok lah. Kalau kata ada dalam rumah tangga kita ada suasana macam ni, betul balik. Nah, ibu-ibu pun tengok sama. Baik. Jadi duk buang kotoran tu tengok sama lah. Sebab tu ayah kalau pernah dengar, kalau siapa pernah dengar kisah lah, ada satu kisah, satu riwayat Hasan Al-Basri. Hasan Basri dalam rumah dia ada tikus duk lari dalam rumah. Anak-anak murid dia bila main mengaji dengan dia, anak-anak murid dia nampak tikus duk lari tu, dia pun nak cekup lah, nak bahasa mudah nak tangkap lah. Dia tak bagi. Dia kata jangan. Dia kata kalau kamu pergi tangkap tikus tu sekali, kamu pergi kejar ligan tikus tu, takut tikus tu sekali lari pergi rumah jiran, duduk rumah jiran pula. Aku takut aku dikira menyakitkan jiran. Pasal tikus ni duduk di rumah dia. Halau takut dia pergi rumah jiran. Bila duduk rumah jiran sekali takut kacau jiran. Aku takut dikira menyakitkan jiran. Jadi dia kata biar duduk rumah dia. Kita hari ni tak ada hidup fikir jiran ni, tak ada. Semua hidup fikir sendiri kan. Ayah-ayah yang main mengaji hari ni buat rumah. Kita buat rumah, kita perbesar rumah. Ni kita ambil kita dulu, jangan ambil orang ni. Cara kita dulu. Kita perbesar rumah. Duduk rumah taman. Bila kita perbesar rumah, pos kereta, kita buat bilik. Dapur di belakang kita perbesar. Ataupun kita tambah naik setingkat lagi. Duduk rumah taman. Dinding kita, dinding jiran. Dinding sebelah kiri, dinding jiran juga. Rupanya bila kita buat tambahan tu, contohlah kalau kita tambah pos kereta, kita jadikan bilik, tambah satu bilik lagi. Paling tidak rumah jiran belah kanan belah kiri, dia jadi gelap. Ada kita minta izin kat jiran dulu. Ada sampai habang dekat jiran dulu. Ni saya minta maaf, minta izin. Saya maaf izin. Dekat pos kereta ni nak buat bilik, anak tambah buat bilik. Jadi saya nak minta izin lah. Sebab kalau saya buat rumah tuan akan jadi gelap sikit. Nanti kalau saya buat isi rumah tu tegang, rumah tu isi, kemudian nanti kalau saya buat boleh jadi ada retak, boleh ada bumbu boncong apa, kalau ada apa rosak beritahu lah, nanti saya tangguh. Kalau kita beritahu jiran sebelah dulu, tak tahu Ustaz, tu yang keli dah saya rumah saya betul lah rumah kita, tapi tindakan kita buat di rumah kita tu, hak kita buat di rumah kita tu, dia ganggu ketenteraman ni pak. Kita nak tambah tanah, kuala ayah ada tanah tu masuk dalam sikit ada tanah, kita nak bubuh, nak humban tanah kotak kat tanah apa dekat tanah kita tu, kita nak bubuh tanah dalam nak sambut tanah lah bahasa mudah dia. Lori nak masuk, ada abang dekat laluan tu, rumah hak duduk di tepi laluan tu paling kurang, yang dekat-dekat lah, hak jauh-jauh tak apa lah, hak dekat-dekat tu takut-takut debu. Tak ada orang fikir lah kan. Tambah kalau individu tak fikir, cuba fikir, pemaju nak fikir dah ni, pemaju pun kadang tak fikir. Ada sebahagian fikir, baguslah. Ada pemaju, ada sebahagian tak fikir dah. Lori tanah merah masuk, tanah elok-elok habis merah, habis berdebu, masuk dalam rumah. Kacau. Baik, sambung lagi Ustaz. Berbuat bising lagi ya. Rupanya buat bising dikira menyakitkan jiran tu. Lepas tu ayah yang main mengaji malam ni, malam lah dah, yang main mengaji pagi ni, kalau boleh waktu bertukang, jangan duduk tukang tengah malam. Pukul 10 duduk katuk mertu tu. Pang. Pukul 10. Pukul 12 tengah malam duduk melepak depan rumah dia, ada kerusi. Pukul 12 tengah malam duduk menyembang 3-4 orang duduk keluar. Tak boleh. Nak sembang dekat hari tu pukul 5 petang, 6 petang okey lah. Ni 12 tengah malam, orang nak tidur. Ayah ada anak kita duk rongkah motor. Rongkah motor duk pulai minyak. Wah. Pukul 3 pagi. Tak boleh.
Boleh faham tak kaedah ni? Dia dapat no? Ibu-ibu faham tak kaedah ni? Maknanya buat bising ganggu ketenteraman jiran tak boleh. Sebab itu kita tengok, saya bukan nak membela, tapi kalau kita perasan, ni zaman Datuk Seri Haji Hassan Haji Ahmad zaman bekas mufti Pulau Pinang kita dulu, yang kita sangat hormati, Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Haji Hassan Haji Ahmad, mantan mufti Pulau Pinang, kan dulu mufti Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang pernah buat keluar fatwa, mana-mana kawasan yang dekat dengan pembangunan yang khususnya non-Muslim, kan dia tak bagi pasang tarhim tu, tarhim sebelum subuh tu, bacaan Quran sebelum subuh tu, dia suruh tutup. Ni berdasarkan tajuk ni, tajuk-tajuk yang seumpama ni, memang tak boleh pun. Kalau majoriti bagi laporan kata ganggu, sebab pasangan duk pasang benda tu, kadang ada budak kecil nak tidur payah, kadang ada orang yang baru balik kerja pukul 4 pagi baru sampai rumah nak tidur. Kalau kata bunyi jauh sayuk-sayuk tak apa, sikit-sikit dia bunyi tak apa, ni bunyi terang-terang, speaker tu talar kat rumah dia memang tak boleh lena. Tak boleh. Dah ustaz takkan tak boleh nak pasang bacaan Quran ustaz? Pasang bacaan Quran tu hukumnya sunat, semua orang tahu belaka, sunat pasang tu, bukan wajib, sunat. Tapi menyakitkan orang, hukum dia haram. Jadi bila bertembung dua ni nak buat mana dulu? Tutup, tak ada masalah. Azan, buka, tak ada masalah. Tu yang keluar hukum macam tu. Hukum kalau kawasan tu, perumahan tu ramai sangat, dan tak silap saya fatwa ni terpakai di belah kawasan Timur Laut dia pun. Timur Laut bukan ada Muslim banyak, non-Muslim yang ramai. Jadi mereka nak tidur pun terganggu. Azan teruskan, tapi dari sudut tarhim apa semua tu, bacaan Quran apa sebelum subuh, yang tu kalau boleh stop. Kalau kata orang yang faham peraturan ni, faham hukum ni, dia takkan petikai pun. Kalau faham, tak faham dia bunyi apa ni nak pasang Quran tak boleh. Bukan tak bagi pasang satu Pulau Pinang, kawasan yang macam tu ya pun. Saya bukan nak bela, tapi benda betul kita kata betul ya, benda salah kita kata salah. Kawasan belah ni sama tak? Hak ni kena tengok majoriti setuju kan, majoriti bangkang. Kalau cakap seorang yang bunyi, seorang bunyi okey biasa tau kan, jenis ultra kiasu, hak jenis tak puas hati ni biasa kan. Tapi kalau majoriti sampai orang Islam pun kata payahlah bunyi tu, anak kami nak tidur susah. Kalau sampai tahap ramai bunyi, kena rai ya. Faham tak bahasa? Faham tak? Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu rajin bergaduh dengan suami kan, rajin berkeli dengan suami kan, nak berkeli dengan suami berkeli lah, tapi jangan sampai tahap berkeli hingap satu taman, berkeli sampai hingap bunyi flat atas flat bawah semua dengar, tak boleh. Dia nak mengamuk, keluar ligan suami lari turun tangga, ligan turun juga, bawa parang satu, pasal apa? Laki menikah lain kan, lari gedik sampai orang semua pakat keluar tengok apa tu, kat nak siapa ligan lelaki dia tu, tak boleh tu, nak berkeli-berkeli senyap-senyap lah rumah. Ayah-ayah ada anak, kadang anak kita duk hingap dalam rumah, keli sama-sama anak duk hingap habis. Abang tu, hampa nak berkeli-berkeli, hampa nak tumbuk ke apa berkeli, tapi jangan bagi jiran dengar. Pasal jiran dengar dikira menyakitkan ni apa? Faham ke saya duk cerita hari ni? Aduh. Baik. Bermain di kawasan rumahnya tanpa mendapat keizinannya dan lain-lain. Hak ni pun tak boleh juga lah. Duk pergi rumah orang, duk jalan masuk kan. Ibu-ibu tu yang saya duk pesan banyak kali kan. Pergi rumah orang, rumah taman okey lagi, jenis rumah kampung. Kadang pergi kot depan tak ada orang, pusing kot pintu belakang, tak ada juga pergi selok tirai tingkap, oi TV duk menyala, dia buat apa tu? Boleh kan? Perbuatan tu dikira menyakitkan mereka tu, pasal kita buat tanpa izin ni apa. Ayah-ayah pergi rumah orang, masuk dalam rumah orang macam tu ya, tak minta izin, tak boleh. Walaupun rumah jiran kita, tak boleh. Ada satu kisah saja kongsi jalan tu. Jangan takut hari ni boleh tiak pasal tajuk ni tajuk boleh tiak. Ni cerita ni saya tak sebut tempat lah no. Isteri ni duk masak di dapur. Okey tengah-tengah duk masak, suami dia duk mandi di bilik yang tak apa
Bini duk masak, suami dia duk mandi bilik air. Okey. Tiba-tiba dia dengar, isteri ni dengar ada apa bunyi tau di ruang tamu. Dia masuk ke ruang tamu, pergi duduk di ruang tamu tu lah, ada buat urusan di ruang tamu tu. Jiran ni main rumah. Suami duk mandi, isteri pergi ke ruang tamu. Jiran ni main rumah. Main-main macam kata tadi, salam tak bagi, apa tak bagi. Main-main masuk, oi, buat apa tu? Masuk-masuk, terus duduk dekat kerusi meja makan di dapur. Duduk tu, tengok masak apa, kau nak duduk masak apa, dia macam tu lah lebih kurang. Tengah-tengah dia duduk tu, tiba-tiba suami tu keluar. Orang lelaki biasalah, tolak dipih, tolak berlubang. Keluar. Nampak ni, jiran ni, nampak benda yang tak patut dia nampak. Akhirnya apa jadi Ustaz? Lelaki ni merah muka, malu lah. Jiran ni balik ya, mereka dua lelaki bini berkelahi. Yang hang duk bagi dua masuk tu buat apa, aku ni dengan nampak habis semua ni, apa hang ni tu. Yang bini kata, saya mana tahu, saya pun tak tahu, kata dia main apa semua. Dah kali berkelahi, saya tak tahu bercerai ke tak tu, saya tak tahu, tapi berkelahi teruk lah. Punca dia apa? Jiran tak reti. Itu Islam tak bagi. Mak buat apa minta izin tu. Oh ya, senyap apa kaya. Lepas ni hak mana bela kucing di rumah tu, kalau kucing dia jenis berak rumah orang, beli sangkap. Boleh sangkap. Tidak duk boleh dosa free ya. Kita bela kucing seronok, tapi kita duk tanggung dosa orang lain duk maki kita. Understand? Ya. Wallahu a'lam. Boleh berhenti kot. Baik semua. Tegasnya kesimpulan dia, melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kerosakan kepada harta benda, maksudnya kita mudaratkan harta benda orang, perasaan orang, nah, menyakitkan hati dan sebagainya, merosakkan nama baik dia ataupun lain-lain, termasuk dalam erti kata menyakiti jiran. Nampak? Tak kira lah kita kacau dia kah, kita kacau nama baik dia kah, kita rosakkan perasaan dia kah, kita rosakkan harta dia, semua tu dikira menyakitkan jiran. Beringatlah. Nah, nak abang kata beringat. Nah, yang main mengaji hari ni beringatlah benda macam ni. Walaupun jarang orang bercara, hari ni kita bercara tajuk ni. Nah, pakat-pakat jaga. Baik. Sambung poin nombor 3. Sikit Ada 3 jenis ni yang ni ambil perhatian. Ada 3 jenis jiran mengikut sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut satu hadis Nabi, Nabi kata jiran ni ada 3 jenis, 3 kategori. Nah, ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji, ingat jiran kita ni, balik lagi tengok. Jiran kita semua masuk satu daripada 3 ni ya. Balik lagi tengok hak mana. Yang pertama, jiran yang mempunyai satu hak, iaitu jiran yang bukan Islam. Tulis itu nombor 1. Nombor 1, jiran yang kita kena tunai kat dia satu hak ya, satu tanggungjawab je bagi kat dia, tak payah banyak-banyak, satu tanggungjawab je. Apa dia tanggungjawab dia Ustaz? Hak satu tu apa dia? Jangan menyakitkan mereka. Ada jiran yang kita kena bagi kat dia satu tanggungjawab je, satu je, tak payah banyak, satu je. Apa dia satu tu Ustaz? Jangan sakitkan mereka. Tu hak ayat teh tadi tu, jangan mengata depa, jangan mengintai depa, jangan sekat rumah depa, jangan buang kotak, jangan buat bising apa semua tu lah. Jaga nama baik depa, jaga harta depa, jaga perasaan depa. Ada jiran yang kita kena buat macam tu ya, jaga yang tu ya. Kita tak payah duk pergi rumah dia hari-hari, tak payah duk apa, dah. Tunaikan satu ya, jangan sakitkan mereka. Siapa dia Ustaz? Jiran yang kami kena tunai satu tanggungjawab ni siapa dia? Jiran yang bukan Islam, orang kafir. Ayah-ayah balik lagi tengok. Ni masing-masing lah, balik lagi tengok. Ada tak jiran sebelah rumah kita yang non-Muslim? Ada Ustaz. Jaga satu tanggungjawab ni kat dia. Jangan sakitkan dia, jangan duk tak barang depan rumah dia, jangan duk buat bising sampai dia terganggu. Macam tu. Yang kedua, nombor 2, jiran yang mempunyai 2 hak. Maksudnya ada jiran yang kita kena buat 2 tanggungjawab pula. Tadi satu ya, ni 2 tanggungjawab. Siapa dia? Jiran sesama Islam. Apa dia 2 tanggungjawab tu Ustaz? Nombor 1, jangan menyakitkan mereka. Macam tadi, jangan buat lebih kurang kat mereka apa semua. 1. Yang kedua, oleh kerana dia Islam, ada tanggungjawab lain. Hak dulu kita duk mengaji di awal dulu. Kalau jumpa dia bagi salam. Orang Islam sama Islam jumpa bagi salam. Kalau orang kafir tak payah bagi salam.
Dia jemput makan kenduri, wajib kena pergi. Dia bersin, kena ucap yarhamkallah. Dia sakit, kena pergi tengok. Dia mati, kena iring jenazahnya ke kubur. Kalau orang kafir mati, kita tak payah iring jenazah ke kubur. Tapi kalau orang jiran kita tu orang Islam, kena ikut dia pergi ke kubur. Ataupun kena bawa lah pergi semayang dan sebagainya, kena pergi. Itu dua tanggungjawab. Maksud dia, jangan menyakitkan dia. Dan kedua, tanggungjawab sebagai seorang Islam. Dua tu kena bagi kat dia. Dia ada dua hak. Yang ketiga, yang ni paling banyak, jiran yang mempunyai tiga hak. Tiga tanggungjawab kena bagi kat dia. Siapa dia? Jiran yang punya ikatan kekeluargaan. Ni nombor tiga. Jiran yang ada hubungan adik-beradik dengan kita. Dia duduk sebelah rumah kita, dia jiran kita. Dia orang Islam, dia Muslim macam kita. Dia pula Ustaz Karolin, sepupu saya Ustaz. Sebelah rumah ni sepupu. Tiga tanggungjawab kena bagi. Tanggungjawab jangan menyakitkan dia kena bagi. Satu, jangan menyakitkan dia. Tanggungjawab dia sebagai seorang Islam kena bagi. Dan yang ketiga, tanggungjawab kekeluargaan kena bagi kat dia. Tiga. Macam mana tanggungjawab kekeluargaan tu Ustaz? Kalau jiran kita orang Islam, kita pergi tengok dia sekali, okey lah, pergi sekali tengok dia. Tapi kalau yang sakit sebelah tu sepupu kita, takkan nak pergi tengok dia sakit sekali ya. Hari-hari lah kena pergi. Macam tu lah beza dah. Dah adik-beradik. Sebelah ni kau, oleh adik-beradik. Ustaz, saya duduk sekampung ni Ustaz, kampung seronok tu, semua keliling tu adik-adik Ustaz. Adik, abang, kakak, semua duduk berketui situ Ustaz. Tanah pusaka mak. Tiga tanggungjawab kena bagi. Dah Ustaz, saya buat rumah Ustaz. Saya langgak habis rumah-rumah mereka Ustaz. Kira saya buat pagar tu tutup habis, jalan-jalan pun tutup habis Ustaz. Mereka adik-beradik cari jalan lain lah, ambil pergi ke mereka Ustaz. Ni lagi sakan dia menyakitkan jiran, dia menyakitkan orang Islam, dia menyakitkan adik-beradik dia. Tiga tu gelap masa depan. Ada soalan? Faham ke cerita hari ni? Faham tak? Baik, yang terakhir baik. Habis. Jiran yang terakhir ini mempunyai hak jiran, betul no? Jangan menyakitkan dia. Hak orang Islam kita bagi kat dia, hak keluarga kena bagi kat dia. Tiga tu kalau dia adik-beradik kita. Baik. Yang keempat, yang ni saya baca belitiak sikit ya. Pasal yang ni tambahan. Macam mana cara nak buat baik dengan jiran? Tengok apakah hak jiran yang mesti dijaga dan dihormati? Benda apa nak kena jaga dengan jiran ni Ustaz? Jiran non-Muslim ke Muslim ke, macam mana nak jaga? Ni cara ringkas mengikut sabda junjungan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, padam huruf A, dia Tabrani, bukan Tabarani, Tabrani. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hak-hak jiran ialah, ni simple, saya baca komen sikit-sikit antara tanggungjawab kita pada jiran, jika jiran minta hutang, berilah ia. Pokoknya tu tanggungjawab tu. Jiran mai jumpa kita minta nak berhutang duit, kalau kita ada duit bagi. Jiran mai rumah kita nak minta duit, nak pinjam, nak berhutang, kita pula ada masa tu, bagi. Tu tanggungjawab kita, kena bagi. Melainkan kalau dia jenis kaki kencing. Kalau kaki kencing tak payah bagi. Kalau dia jenis mohong Ustaz, satu taman kenal, dia ni memang tipu, tak payah bagi. Satu kampung kenal Ustaz, dia ni kalau pinjam duit tak kerti bayar, tak payah bagi. Tapi kalau dia tak pernah mai, kali pertama mai minta hajat sungguh, anak nak periksa, anak nak daftar sekolah tahun depan, memang tak ada sungguh, sebelum ni pun dia tak pernah minta, kita ada sikit-sikit, bagilah, bagi hutang. Ni tanggungjawab. Jika dia meminta pinjam, pinjamkanlah ia. Dia nak minta barang, nak pinjam, bagilah. Main nak pinjam cangkui, bagilah. Ni nak pinjam tangga Ustaz, bagi. Bagi, tu tanggungjawab kita sebagai jiran, bagi. Ustaz ni cangkui ke-7 Ustaz saya beli dia pinjam, lepas tu lebok. Saya beli dia pinjam lebok, Ustaz. Ni yang ke-7 ni. Tu tak payah bagi lah. Macam kata tadi lah, kalau jenis macam tu tak payah bagi. Dua. Jika dia meminta bantuan, berilah bantuan. Dia main rumah kita minta tolong, tolonglah. Tolong. Jiran main minta tolong, kena tolong. Ingat kena tolong.
Kan? Jika dia sakit, lawatilah dia. Kalau dia sakit, pergi tengok. Tu tanggungjawab kita sebagai jiran. Nah, dia mai minta tolong, tolong. Dia sakit, pergi tengok. Jika dia berhajat, sampaikanlah hajatnya. Kalau dia ada satu-satu hajat, tolong. Kan? Ibu-ibu sebelah rumah ada janda. Janda tu duk mai habang kat kita banyak kali dah. Kak oi, boleh tak nak kongsi abang mak dengan kau? Bagilah. Contoh. Tunaikanlah hajat dia. Ustaz tak ada contoh lain ke Ustaz? Melawak. Jangan ambil hati, saya syok musik. Jangan ambil hati kan? Maksud dia kalau dia main minta, dia ada hajat, tolonglah. Dia duk main habang kat kita. Bini aku ni teringin nak makan durian musang king. Teringin sungguh. Aku tak tahu nak cari mana. Contoh. Dia ada hajat tu. Tengok-tengok kita di kebun ada pokok musang king tu. Buah pula baru luruh ya. Ambil sebiji dua bagi. Tu tanggungjawab kita. Baik. Jika dia kesempitan, ringankanlah dia. Kalau dia susah, tolong dah. Jika dia mendapat kebajikan dan bernasib baik, ucaplah tahniah. Ni tanggungjawab nah. Jika dia dapat benda baik, ucap tahniah dah. Kan? Contoh macam ni, dengar kata anak dia dapat 5A. Kita duduk jiran ni. Dengar kata anak dapat 5A. Boleh lah, alhamdulillah cara-cara dia. Tahniah noh. Tahniah, alhamdulillah noh. Dapat 5A kemas Nak ucap tahniah, tu tanggungjawab kita. Dengar kata beli kereta baru. Oh, clear. Tahniah. Alhamdulillah rezeki. Ucap tahniah, menggembirakan dia. Boleh faham tak tu no? Selesai. Jika dia mendapat bencana dan kemalangan, berilah simpati dan takziah. Kalau dia kena musibah pula, ucap takziah. Dengar kata kereta baru ni orang bertuh. Allah ada sikit-sikit tak apalah no, sabarlah no. Insya-Allah dia nak bagi yang baru tu. Dia kena macam tu. Dengar kata pencuri masuk rumah. Allah tak apa insya-Allah ada hikmah tu. Lepas ni Tuhan bagi lagi baik tu. Dia kena macam tu. Dia tak boleh padam kau. Tak boleh. Kan biar rasa habis pelagak. Oh tak boleh. Ni orang tak erti je. Tak boleh tu. Baru ni saya mengajak sikitlah kongsi nah. Saya mengajak di satu tempat. Kita kalau orang kena musibah, contohlah kita kalau orang kena musibah, orang dapat musibah, orang kena benda tak elok lah. Kita pula dapat yang elok. Kalau boleh kita tolong tunjukkan rasa simpati kita pada dia. Contoh macam ni lah. Ni contoh ayah-ayah yang mengaji ni di Sungai Tiram ni, kita dengan kawan-kawan ada anak UPSR, contoh sama-sama UPSR, ada cucu UPSR, sama-sama tahu. Bila dapat keputusan, kawan-kawan duk cerita kan, sama-sama duk sembang kedai kopi duk menyembang. Anak macam mana? Anak aku dia punya ambil huruf tu cakan sungguh, periksa dia baru ni. Awak bersiapa? Dia kata A1 tak ada, B1 tak ada, C pun 1 tak ada, dia ambil E semua kan, 5E contoh. Makna dia tengah sedih tau. Dia tengah sedih tau. Cucu kita pula 5A. Cucu kita kira excellent lah, cemerlang, 5A. Kalau boleh masa tu, kalau dia tanya kita, kalau boleh kita jangan duk cerita hak kita lagi. Kita cerita hak kita akan menyakitkan dia. Kalau kita duk cerita cucu orang 5A tu, hang macam mana? Aku 5A, cucu aku 5A, boh tu top 10 di sekolah. Agak-agak cakap kita tu menyakitkan tak orang hak 5A ni? Sakit, dia sakit. Habis tu buat jenau Ustaz, masa ni kena pandai. Bila dia dah dapat 5A tu, tak apa, abang ada, tak apa, sabar, insya-Allah. Kadang kecil-kecil ni dia malas, tapi besar kadang berjaya. Kan, budak-budak kecil ni biasalah, lambat mature, lambat matang. Nanti dia matang dia berjaya. Kan? Lepas tu dia tanya, anak hang dah buat apa? Aku pun tak tahu lah. Balik lagi pun nak tanya, tak tahu lah berapa tu dapat tu pun. Nampak? Padahal kita tahu dah. Tapi tujuan dia nak menjaga hati dia. Nak jaga hati dia supaya dia tak berasa. Kena jaga tu. Benda-benda macam tu kena jaga tu. Orang kita hari ni dia tak macam mana tu, macam tak fikir pun. Ayah-ayah dengar kawan kita duk cerita mai, Allah anak aku sekolah macam mana lah, tak tahulah tu depan ni sekolah serabut tu lah. Dia duk mai cerita kesusahan. Yang kita pula duk abang, aku baru ni dapat KWSP.
kan, 55 pencen dapat 600 ribu. Loh, duk pergi cerita kat dia. Jangan, sakit tu. Lepas tu duk abang pula, oh dapat 600 ribu ni, 500 aku nak buat dalam tabung haji, tak mau kacau. 100 ribu ni aku nak pergi berjalan. Oh, lagi sakit. Kok lah kawan tu duk ingat, kok lah nak ulok kat aku bang 500 600 kan abang sekolah. Tak bunyi langsung. Lagi sakit. Jangan. Hak ni kena jaga sikit lah. Bab-bab je ni kena jaga. Kan, ibu-ibu duk sembang dengan kawan-kawan. Menantu saya ni saya tak tahu lah macam mana serabut tu lah. Menantu orang serabut. Tapi Tuhan bagi menantu kita menyenangkan kita. Kalau boleh tak payah cerita, tak apa, hak senang tu, simpan. Kalau kita cerita, menyakitkan lagi dia apa. Tak payah cerita, senyap dah. Paling tidak nak jawab macam ni. Hampa cerita menantu apa macam tu, biasalah. Manusia ni macam tu lah, ada kekurangan. Cukup. Menantu hang macam mana? Dia kurang macam apa lah. Kita tak cerita yang sebenar. Tujuan dia nak jaga hati orang cakap ni. Cukup. Faham tak? Lena? Baik, sabar. Jika dia meninggal, iringlah jenazahnya. Kalau dia meninggal, pergi tengoklah. Pergi tengok ke, pergi semayang, bawa ke kubur dan sebagainya. Baik, cuba tengok. Sikit-sikit lagi nah. Saya minta izin sikit lagi. Jika kamu membina rumah lebih tinggi dari rumahnya, jangan kamu bina rumah lebih tinggi dari rumahnya sehingga menghalang udara masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Yang ni yang saya sebut tadi. Yang nak tambah depan, tambah dapur belakang, nak pernaik setingkat lagi, kena tanya dulu jiran sebelah. Jangan duk main belasah. Rumah saya ikut suka saya, ustaz. Saya nak perbesar macam mana pun. Tak boleh. Dia ganggu. Pergi jumpa, bagi tahu. Ustaz, saya dah buat rumah dah ustaz. 10 tahun dah pun rumah tu saya renovate. Okey. 10 tahun dia renovate. Pernah bagi tahu jiran? Tak pernah ustaz. Balik sekejap lagi pergi jumpa minta maaf ya. Mat, aku nak minta maaf kat mak aku renovate rumah 10 tahun lepas. Kok-kok lah masa aku buat tu bumbung rumah hang bocong, ayak tirih ke apa ke. Dah depa tambah sikit tu. Ada bisi-bisi aku minta maaf dulu, aku tak perasan. Aku minta maaf banyak-banyak. Dia minta maaf ya. Rumah siap dah pun. Minta maaf. Tidak dia jadi reba, dia kira nak kali je. Faham tak? Lena, balik lagi. Tengoklah siapa hak renovate rumah tu. Tambah hak jenis renovate tiap tahun, hak ni lagi sakan. Rumah dia sampai kita tak tahu bila yang siap. Tak siap sampai sudah. Orang lain duduk sampai 10 tahun dah. Dia rumah dia tiap tahun ada apa siang, ada batal, ada apa siang, ada batal. Renovate menjang. Hak ni lagi kena minta izin. Janganlah bau masakan kamu tercium ke hidungnya. Kalau masak pula, ejas, jangan bagi bau. Nampak? Pedor bau dia tu. Nah. Tak boleh pedor sahai. Masak tak boleh pedor bau dia tu memang sampai rumah jiran. Kecuali jika kamu berikan kepadanya sedikit, ambil bola mangkuk sikit hantar. Macam mana nak tahu Ustaz? Senang ya nak tahu. Kita masak. Petang jumpa jiran, jangan kata, masak apa? Bau sedap. Kita tahu. Kalau kita masak memang jiran bau ya. Jadi kalau masak makanan yang berbau, hantar pergi sikit kat dia. Kalau kata masak jenis makanan tak berbau, kan, rebus jagung, bau tak? Tak bau, tak payah bagi. Kan? Tapi kalau makanan tu berbau, hantar sikit. Kan? Pirau. Pirau balik main musang king penuh bonek. Bau agak-agak. Bagilah sebiji. Bagilah sebiji. Rupanya Islam ajak macam tu, nak menjaga hubungan. Kan? Ni time raya bagus. Rumah teres macam tu. Anak-anak pakat balik, duk buat bakar barbecue depan dekat pos kereta. Bagus punya duk kipas, perang kipas. Yang jiran sebelah duk kecak ayam liuk. Kecak. Dia kata kacau bapak ni. Ambil lah sikit bolan pinggan, pergi suar kat jiran sebelah. Takkan tak sampai buah yang pocik tu, sampai buah 2-3 ketui, pergi hantar jiran sebelah. Jika kamu membeli buah-buahan, kalau beli buah pula ni sebagai penutup nak habis ni. Jika beli buah, hadiahkan sedikit kepadanya. Kalau beli buah, jiran nampak, bagilah sikit. Nah, bagi sikit. Jika kamu tidak mahu memberinya, kalau tak mau bagi buah tu, beli tu tak mau bagi kat orang, bawalah masuk ke rumah kamu senyap-senyap.
Ayah-ayah pergi beli barang, beli apa, makanan apa semua, tak mau bagi kat orang. Tak mau bagi, bol dalam plastik hitam. Tengok, bol dalam plastik hitam. Satu. Ataupun yang kedua, kalau tak mau, buh dalam bonek dulu. Simpan buah tu mahal, ustaz, buh dalam bonek tu. Tengah malam tengok tak ada siapa, dah gelap apa dah, pergi buka bonek, ambil buah masuk macam curi tu. Suruh dalam. Janganlah sampai tahap tu kan. Dan nak tunjuk kata bawa masuk senyap-senyap. Ibu-ibu pergi pasar malam. Kan ada pergi pasar malam kan. Kan kita balik banyak tu. Kadang-kadang jiran tengok kan. Banyak kat nak beli. Apa salahnya lepas ni pergi pasar malam. Kita beli ayak sebungkus satu. Belilah ayak tu mikir ke RM1 tu. Kan. Balik lalu tengok-tengok ada jiran tengok. Kan. Beli ayak tu RM1, beli kuih. Alah RM3 pun. Standby. Kalau lalu mereka tengok, pelepah ayak tu kat dia bah. Tengok belah ni pun tengok, pelepah kuih tu kat dia. Hak lebih orang masuk. Boleh nak tak? Jadi kenuri. Tak banyak pun, RM1 ya. Beli siap-siap. Tengok ada tegur ya, bagi. Khususnya jiran lah. Ada bagi. Kalau tengok-tengok jiran nampak, bagi. Kalau dia tak nampak pun dah beli dah, bagi je lah. Boleh faham tu no? Baik. Last. Jangan dibiarkan anak-anak kamu keluar mempamerkan buah-buah itu sehingga menimbulkan rasa marah, sakit hati anak jiran. Bawa tengok. Yang ni satu lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu ada cucu. Ni sebagai penutup ada anak, ada cucu. Kita kalau beli makanan apa-apa sekalipun, khususnya makanan lah, kalau boleh biar mereka makan dalam rumah bagi selesai. Bagi anak cucu tu makan bagi selesai di rumah, baru keluar nak main dengan siapa-siapa pun. Bagi selesai dulu. Jangan biarkan mereka keluar bawa makanan tu. Jangan. Kita beli aiskrim, balik masjid, bersinggah kedai, beli aiskrim kat cucu. Cucu tu dapat aiskrim, keluar di rumah, main dengan kawan-kawan tu, sambil pegang aiskrim tu. Tok orang kami beli aiskrim. Contoh. Dia duk makan aiskrim depan anak-anak kawan, anak-anak jiran. Rupanya anak jiran sakit. Kita dikira menyakitkan jiran. Habis tu buat macam mana Ustaz? Habis tu nak buat macam mana? Dua cara. Nombor satu, makan siap-siap dalam rumah, baru keluar main. Satu. Cara nombor dua, yang ni yang saya suggest, saya recommend, beli ais tu bagi banyak. Makanan tu beli bagi banyak. Bagi kat cucu, nah, pergi makan dengan kawan-kawan. Seorang satu. Tu lagi cantik. Kena jaga no, benda-benda macam ni kena jaga semua ni. Saya beringat benda ni tu yang minta maaf tu yang kadang kita makan. Saya punya prinsip senang. Sebab tu kalau beli makan apa, saya suka beli makan di rumah. Sebab beli makan di rumah ni orang tak tengok. Tapi kalau kita makan di kedai, duduk di kedai makan special sikit, orang tengok, saya kesian. Ada orang tu main tengok, dia nak beli tu, dia tak boleh, tak mampu, kesian. Tambah PKP pula lah ni. Kesian. Baik beli makan di rumah apa, amalkan aktiviti makan di rumah. Kita makan orang tak nampak. Kalau makan keluar kesian, orang tengok. Lepas tu saya dengan anak-anak kalau isu ni saya tempik sikit lah kadang-kadang tu. Tengok dia nak makan ayam apa, makan di luar, suruh masuk makan di rumah, habis lu. Habis tu baru keluar main. Takut menyakitkan jiran. Kena jaga benda-benda macam ni kita pakat-pakat jagalah, insya-Allah, mudah-mudahan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT sekalian, ada soalan? Tak ada soalan. Rupanya dalam PKP lagi ramai main mengaji tu. Sebelum ni tak PKP tak ramai macam ni. Hari ni lebih ramai, tak apalah, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم